Dalam Buzz Pop hari ini, rahsia di sebalik tabir The Mandalorian Season 2. Joe Russo bakal menulis skrip Extraction 2. Will Smith kembali untuk sequel Bright 2. Hai, selamat datang ke Buzz Pop hari ini, sebuah rancangan harian di mana kita akan membincangkan berita-berita terbaru daripada industri komik, TV dan juga filem di Hollywood. Sekiranya ini kali pertama anda menonton video ini di saluran Buzz Pop TV, jangan lupa untuk like, share dan subscribe di laman YouTube ataupun Facebook. Kita mulakan rancangan hari ini dengan berita daripada dunia komik. Nombor 1, preview 9 muka surat komik Dark Knights Death Metal daripada DC Comics. Untuk penonton di rumah yang tidak arif, siri komik crossover Dark Knights Metal daripada tahun 2017 memaparkan DC Universe yang menghadapi ancaman daripada The Dark Multiverse. Imagine sekiranya Batman menjadi jahat dan mencuri kuasa-kuasa ahli-ahli JLA-nya. Dunia songsang ini dipanggil The Dark Multiverse di dalam dunia DC Comics. Pada tahun 2017-2018, Dewa Kegelapan bernama Barbatos telah mengumpul satu persatu Batman-Batman jahat ni. Yang paling popular sekali ialah Batman Who Laughs, iaitu gabungan Joker dan Batman. Dan dia mengumpul lagi 6 ahli Batman yang jahat daripada Dark Multiverse untuk invade DC Universe. Kini, dalam tahun 2020, kita akan mempunyai crossover comics yang baru yang bernama Dark Knights Death Metal. Fokus untuk crossover komik pada tahun ini adalah Wonder Woman. Siri komik crossover Dark Knights Death Metal yang ditulis oleh penulis popular Scott Snyder dan dilukis oleh pelukis legenda Greg Capullo bakal di pasaran pada bulan Jun 2020. Preview 9 muka surat tanpa teks daripada DC Comics ini menonjolkan dunia distopia di mana Perpetua telah berjaya mengambil alih seluruh DC Universe dan dia menempatkan Batman Who Laughs sebagai lieutenantnya di Earth One. Menurut wawancara penulis Scott Snyder dengan laman Newsarama, komik Dark Knights Death Metal ini bertujuan sebagai penutup kepada era DC Rebirth dan memulakan era baru bagi DC Comics. Pelukis Greg Capullo juga menambah komik Dark Knights Metal dan juga Dark Knights Death Metal membenarkan dia untuk mash up elemen-elemen yang fun daripada seluruh pelusuk DC Universe. Pelan DC Comics untuk komik crossover Death Metal akan merangkumi komik tie-ins, special dan juga isu antologi on top of siri komik 6 isu ini. Pada pendapat aku, siri komik Dark Knights Metal daripada tahun 2017 it's one of the more fresher things yang aku pernah baca daripada DC Comics. Elemen-elemen mashup yang dibawa oleh Snyder dan Capullo membawakan something fun back kepada DC Comics. Pada aku, pendekatan Snyder ini mengingatkan aku kepada pendekatan Dan Slott ketika dia menulis siri crossover Spider-Verse di mana beratus-ratus Spider-Man come together untuk mengalahkan satu ancaman kepada kesemua Spider-Man di semua realiti. Untuk butiran lebih tentang siri komik crossover ini, jangan lupa untuk klik ke link di bawah dalam description di mana artikel Buzz Pop TV boleh anda baca. Nombor 2, rahsia di sebalik tabir The Mandalorian Season 2. Di dalam dunia TV pula, penggambaran bagi musim kedua The Mandalorian telah pun berakhir pada 7 Mac 2020. Sebelum kuarantin COVID-19 dimulakan di Amerika Syarikat. Kini, Season 2 The Mandalorian di dalam fasa post-produksi dan seperti kata Bob Chapek awal minggu ini, mereka akan ensure musim kedua The Mandalorian tidak akan lewat dan akan diterbitkan pada bulan Oktober 2020. Peminat tegar Star Wars dikejutkan dengan berita bahawa pelakon Katie Sackhoff daripada franchise Battlestar Galactica akan melakonkan satu daripada watak utama di dalam The Mandalorian Season 2. Untuk mereka yang tidak arif, watak yang akan dimainkan oleh Katie Sackhoff ialah Bo-Katan Kryze, iaitu ketua Mandalorian di planet Mandalore selepas peristiwa di penghujung siri animasi Star Wars Rebels.
Pemilihan Katie Sackhoff untuk memainkan watak Bo-Katan ini adalah agak bijak sekali, kerana Katie memang terkenal di antara peminat-peminat sci-fi sebagai seorang pelakon wanita yang berwibawa kerana dia membawa watak ikonik Starbuck daripada siri TV Battlestar Galactica. Besides berita casting Katie Sackhoff ini, kita juga dikejutkan dengan berita bahawa watak ikonik Boba Fett daripada original trilogy Star Wars bakal membuatkan cameo di dalam musim kedua siri TV Mandalorian. Peminat juga dikejutkan dengan berita beberapa minggu lepas bahawa pelakon Rosario Dawson bakal memainkan watak Ahsoka Tano, anak murid Anakin Skywalker yang mula memenangi hati peminat tegar Star Wars sedunia melalui siri TV Star Wars Clone Wars dan Star Wars Rebels. Aku agak macam mixed reaction. On one part, I can't wait to see Ahsoka Tano, Bo-Katan in live action form, because selama ni kita hanya tengok diorang dalam versi animasi kan. But at the same time, bila kau bawa terlalu banyak touchstones kepada original trilogy and the Star Wars saga, dia jadi macam kau hilang keunikan apa yang buat season 1 of The Mandalorian exciting in the first place. The fact that it's in its own corner of the galaxy, tak ada kaitan dengan Jedi, tak ada kaitan dengan Sith. Aku takut dunia The Mandalorian season 2 akan bog down dengan terlalu banyak rules from the 43-year saga. You know? So, kita tunggu dan lihat sama ada Jon Favreau akan berjaya membawa watak-watak ini ke dalam dunia The Mandalorian, tapi still keep the uniqueness yang menjayakan Mandalorian season 1 in the first place. Pada mereka yang tidak tahu, fasa pre-produksi bagi musim ketiga The Mandalorian telah pun dimulakan sejak 20 April ketika kuarantin COVID-19 bermula di Amerika Syarikat. Setakat ini, penerbit, pengarah dan penulis Jon Favreau kini sedang busy menulis skrip untuk season 3 The Mandalorian, dan juga creative director Lucasfilm yang legenda Doug Chiang kini tengah mengerah art department untuk menyediakan konsep art bagi Mandalorian season 3. Sekiranya anda ingin tahu lebih tentang Mandalorian season 2, jangan lupa untuk check out artikel Buzzpop TV di dalam description di bawah. Pelajari tentang barisan pengarah-pengarah baru yang bakal membawa sentuhan mereka kepada Mandalorian season 2. Dan sekarang kita ke berita dunia perfilman Hollywood. Nombor 3, franchise National Treasure bakal kembali sebagai filem dan siri TV Disney+. Penerbit popular era 1990-an Jerry Bruckheimer telah mengesahkan bahawa franchise National Treasure bakal kembali sebagai filem ketiga untuk menutupkan trilogi filem aksi ini, dan juga sebagai siri TV Disney Plus yang akan memaparkan barisan pelakon muda. Untuk pembaca yang tidak arif, filem National Treasure daripada tahun 2004 dan National Treasure Book of Secrets daripada tahun 2007 diarahkan oleh pengarah John Turteltaub yang memaparkan pengembaraan seorang pakar sejarah yang juga pandai mencuri artifak sambil dia menyelesaikan kes-kes di sebalik sejarah Amerika Syarikat yang belum diselesaikan. Menurut Bruckheimer, siri TV Disney Plus ini akan memaparkan pelakon-pelakon baru yang akan menyambungkan legasi filem National Treasure. Filem National Treasure 3 pula akan diarahkan kembali oleh pengarah John Turteltaub berdasarkan skrip oleh Chris Bremner yang menulis filem Bad Boys for Life awal tahun ini. Bremner dan Turteltaub kini sedang bekerja untuk menyiapkan skrip National Treasure 3 sejak bulan Januari 2020 lagi. Setakat ini, fasa pra-produksi bagi siri TV Disney Plus National Treasure lebih maju daripada filem National Treasure 3. Mereka telah menyiapkan skrip pilot untuk episod pertama dan juga outline bagi episod-episod musim pertamanya. Pada pendapat aku, apa yang membuatkan franchise National Treasure berjaya adalah pelakon Nicolas Cage. Tanpa kehadiran pelakon Nicolas Cage di dalam siri TV Disney Plus ini, mungkin pelakon-pelakon bakat baru ni tidak akan dapat menjayakannya. You know, kita dah nampak dalam the past 5-10 years bahawa every time kau nak reboot a franchise,
And kau ada handover process. Kita dah nampak dalam Star Wars Sequel Trilogy. Kita dah nampak dalam Terminator Dark Fate. Kita dah tengok dalam Charlie's Angel. Dia macam, dia tak menjadi apabila barisan pelakon baru ni tak se-karismatik as barisan pelakon yang lama. You know, ataupun kadang-kadang rasa macam buat-buat sangat bila pelakon-pelakon tua ini disisihkan semata-mata untuk barisan pelakon baru. Star Wars. So harapan aku ialah Cage akan maybe adalah dalam episod pertamanya ataupun akan serve as a mentor kepada siri TV Disney Plus ini, supaya kita still akan dapat rasa feel goofiness Cage ni walaupun siri TV ini tentang watak-watak yang dilakonkan oleh pelakon muda. Nombor 4, pengarah Louis Leterrier kini di dalam proses perbincangan dengan Netflix untuk mengarah sequel filem Bright 2. Pengarah David Ayer yang menjayakan filem Bright nombor 1 di Netflix sepatutnya menyiapkan projek ini pada tahun 2018. Namun, oleh kerana dia terlalu busy dengan projek reboot filem Dirty Dozen di Warner Bros dan juga beberapa projek lain di Netflix, dia tidak dapat menyiapkan sequel Bright sampailah ke tahun 2020. Oleh itu, kini Netflix is looking for a new director to fill in the seat and Louis Leterrier might be the guy. Sequel Bright ini bakal menggandingkan kembali pelakon Will Smith dan Joel Edgerton sebagai duo polis manusia dan orc di dalam dunia LA moden yang dipenuhi oleh pelarian-pelarian daripada dunia fantasi seperti orcs, fairies, goblins dan juga elves. Sequel ini akan memaparkan ancaman fantasi daripada luar negara. Adakah kita mungkin tengok elves daripada Europe ataupun Asia? Sebab utama mengapa Netflix berhajat untuk membuatkan sequel kepada filem Bright adalah kerana filem ini telah berjaya meraih 60 juta penonton pada minggu pertama debutnya di tahun 2017. Rekod ini kini telah dipecahkan oleh filem Extraction yang meraih penonton sebanyak 90 juta di dalam 4 minggu pertamanya ditayangkan di Netflix. Penulis skrip asal Bright iaitu Max Landis tidak akan kembali untuk filem ini. Jadi skrip kepada sequel ini ditulis oleh pengarah David Ayer dengan pertolongan oleh Evans Pilitopoulos dan juga rewrites oleh T.S. Nowlin. Produksi sequel ini bakal bermula sebaik sahaja Hollywood dibuka kembali untuk bekerja di bawah pandemik COVID-19 coronavirus. Pada pendapat aku, pemilihan pengarah Louis Leterrier untuk menerajui projek sequel Bright adalah satu pilihan yang amat arif sekali. Kerana Leterrier ni memang terkenal dengan berjaya menghidupkan kembali franchise-franchise yang lesu. Contohnya, dia telah menghidupkan kembali The Incredible Hulk dengan Edward Norton untuk Marvel Studios way back in like 2009-2010. Dan recently 2019 dia telah berjaya sebagai showrunner dan director kepada ke-10 episod The Dark Crystal, The Age of Resistance, sebuah siri fantasy puppetry oleh Jim Henson Workshop way back in the 70s or 80s. Bila sentuhan Leterrier tu dibawakan kepada The Dark Crystal, boom, next level babe, serious next level. Kalau dia dapat project Bright 2 ni, I cannot wait how dia akan membesarkan lagi dunia fantasy moden yang dibawakan Landis dan Ayer pada 2017. Dan berita terakhir untuk hari ini, pengarah Joe Russo kini sedang menyiapkan skrip bagi filem Extraction 2 untuk Netflix. Pengarah Joe Russo telah menandatangani kontrak dengan laman Netflix untuk menyiapkan sequel bagi filem Extraction. Setakat ini, pengarah Sam Hargrave dan juga pelakon Chris Hemsworth masih belum menandatangani kontrak mereka lagi. Menurut Netflix, selagi Russo tak menyiapkan skrip Extraction 2, mereka tidak akan di lockdown lagi. Persoalan utama adalah sama ada filem Extraction 2 ini adalah sebuah sequel ataupun prequel. Menurut Joe Russo, cara dia menulis ending
film Extraction di Netflix, they left it open-ended supaya di atas penonton sendiri nak fikirkan sama ada watak Chris Hemsworth, Tyler Rake itu terselamat ataupun tidak di penghujung filem Extraction. Juga pada masa yang sama, beberapa watak-watak di dalam unit Tyler Rake itu agak unik. Jadi sekiranya Russo berhajat untuk menuliskan filem prequel, it could also be interesting. Russo berharap apabila dia sudah menyiapkan skrip Extraction 2 nanti, bahawa pengarah Sam Hargrave dan juga pelakon Chris Hemsworth akan tanpa segan silu lagi join up untuk sequel Extraction 2 ini. Extraction merupakan filem yang paling banyak ditonton di Netflix setakat ini dengan rekod 90 juta penonton di dalam 4 minggu pertamanya. Sebagai konteks, filem ini mengalahkan filem Sensor Confidential yang hanya mendapat 80 juta penonton, ataupun filem Six Underground yang hanya mendapat 83 juta penonton, Bird Box yang hanya mendapat 80 juta penonton, dan juga Murder Mystery yang hanya mendapat 73 juta penonton. Namun begitu, aku tak begitu sure dengan data metrik Netflix ini kerana mereka punya definition of a penonton ialah menonton sebanyak 2 minit atau lebih. I mean, back in the day, cara Netflix mengutip data penonton adalah mereka menonton at least 70% of that Netflix series ataupun show untuk dikira sebagai penonton. So, maybe ini adalah accounting Netflix yang agak kreatif. Apa pendapat anda tentang berita-berita hari ini? Sila beritahu kami di dalam comment section below. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.